Ustazah, macam mana kita nak berwuduk kalau tangan kita luka dan berbalut? Anak-anak pernah alami situasi ini? Jom sama dengan Ustazah, kita lihat apakah penyelesaiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera, insyaAllah. Pada kali ini, masih lagi bersama dengan saya, Ustazah Huda Rahman, untuk kita menyambung pembelajaran kita dalam pendidikan Islam tingkatan 2. Dan pada kali ini, kita akan masuk bidang fiqh, pelajaran yang ke-17, unit yang pertama, menyapu balutan. Jom sama dengan Ustazah. Baiklah anak-anak, kita akan lihat dahulu apakah standard pembelajaran untuk tajuk kita pada kali ini. Yang pertama, di akhir video kita ini, mudah-mudahan anak-anak dapat menjelaskan konsep rukhsah dalam syariat Islam. Yang kedua, dapat menyatakan maksud dan dalil menyapu balutan. Yang ketiga, dapat menjelaskan cara mengangkat hadas dalam keadaan anggota wuduk berbalut. Dan yang keempat, dapat melaksanakan amali berwuduk dalam keadaan anggota wuduk berbalut. Okey, jadi mudah-mudahan anak-anak dapat sama-sama Ustazah hingga ke akhir video ini. Pertama sekali, kita nak ketahui dengan lebih mendalam apakah yang dimaksudkan ataupun apakah konsep rukhsah dalam Islam. Baik, pertamanya kita nak lihat maksud rukhsah dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, rukhsah membawa maksud mudah dan ringan. Manakala dari segi istilah pula, rukhsah bermaksud keringanan hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang yang mukallaf kerana keuzuran tertentu. Baik, seterusnya kita lihat pula contoh rukhsah. Solat ketika sakit yang diberikan kepada pesakit yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan solat seperti biasa. Jadi kita lihat gambar rajah ini. Tak mampu untuk solat secara berdiri, maka dibenarkan diberi rukhsah, diberi keringanan untuk solat secara duduk. Dan apabila sakitnya sembuh, maka hukum asal solat kekal seperti biasa. Bermakna apabila penyakit itu sembuh, maka diwajibkanlah untuk solat sebagaimana biasa, iaitu dengan berdiri tegak. Baik, seterusnya kita lihat pula kelebihan rukhsah dalam ibadah. Yang pertama, umat Islam dapat melaksanakan tanggungjawab agama walaupun ketika dalam kesulitan. Yang kedua, umat Islam dapat melaksanakan ibadah mengikut kemampuan masing-masing. Terusnya, yang ketiga, umat Islam dapat merasai kasih sayang Allah dan Islam itu sebagai agama yang mudah sebenarnya untuk dilaksanakan. Dan yang keempat, umat Islam dapat mempelajari kaedah untuk membuat keputusan berdasarkan keutamaan. Contohnya seperti sama ada untuk solat secara jamak, secara qasar ataupun dalam keadaan ketika sakit. Baiklah, sekarang kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan menyapu balutan, yang merupakan sebahagian daripada rukhsah yang diberikan ketika ataupun untuk melaksanakan ibadah solat. Pertama, maksud menyapu balutan iaitu menyapu air ke atas pembalut luka bagi menggantikan wuduk untuk membolehkan ibadah seperti solat dilakukan ataupun dilaksanakan. Jadi, air disapu di atas pembalut luka sebagai ganti kepada wuduk. Baik, seterusnya kita lihat hukum. Apakah hukum menyapu balutan ini? Hukumnya adalah wajib. Ketika mana? Ketika berwuduk dan juga mandi wajib, yang mana ianya menjadi ganti. Sebagai ganti membasuh ataupun menyapu anggota-anggota wuduk yang sakit. Baik, kita lihat dalil menyapu balutan. Berdasarkan satu kisah,
Yang mana kisah seorang sahabat yang luka di kepala. Dan dia mimpi bersetubuh. Lalu dia mandi wajib. Sebagaimana mandi yang biasa. Perbuatan tersebut akhirnya menyebabkannya meninggal dunia. Kerana kecederaannya tadilah. Apabila mendengar tentang kejadian ini, baginda Nabi SAW bersabda. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Mari kita lihat sama-sama hadisnya. Innama kana yakfihi an yatayammama wa ya'sira aw ya'siba ala jurhihi khirqatan thumma yamsaha 'alayha wa yaghsila sa'ira jasadi. Abu Daud. Maksudnya, sesungguhnya cukup baginya bertayamum dan membalut luka dengan percakain. Kemudian dia menyapu air atasnya, yakni atas balutan tersebut, dan mandi ke seluruh badannya, yakni mandi wajib. Jadi inilah hadis yang menjadi sandaran kepada hukum menyapu balutan. Okey, seterusnya kita nak lihat anggota wuduk yang tidak berbalut dan tidak boleh terkena air. Bagaimanakah cara kita nak berwuduk? Okey. Ada 3 keadaan. Kita pergi kepada keadaan yang pertama. Sebahagian kecil sahaja anggota wuduk tidak boleh terkena air. Jadi kalau dalam keadaan sebegini hanya sebahagian kecil sahaja, maka pertama sekali wajiblah kita berwuduk seperti biasa. Apabila sampai ke anggota wuduk yang luka tadi, maka sapukanlah air ke atas luka itu. Sapu yang memadai lah. Jika luka itu tidak boleh langsung disapu dengan air, maka elakkanlah. Dan selepas itu tunaikanlah solat, dan solat tersebut tidak perlu diqada semula selepas sembuh. Baik, keadaan yang kedua, sebahagian besar anggota wuduk tidak boleh terkena air. Maka dalam keadaan ini, sebahagian besar anggota wuduk seperti tangan, kepala maupun kaki tidak boleh dikenakan dengan air, maka pesakit tersebut boleh terus bertayamum dan menunaikan solat. Dan solat juga tidak perlu diqada semula selepas sembuh. Dan yang ketiga, keadaan di mana seluruh anggota wuduk tidak boleh terkena air. Maka dalam keadaan ini, pesakit tadi hendaklah mengangkat hadas dengan bertayamum. Jika dalam keadaan ini, pegawai perubatan mengesahkan bahawa pesakit ini tidak boleh bertayamum, maka solat hendaklah ditunaikan tanpa mengangkat hadas. Dan solat juga tidak perlu diqada semula selepas sembuh. Ini bagi keadaan yang mana anggota wuduk tadi adalah tidak berbalut. Seterusnya kita pergi kepada keadaan yang kedua, yang mana anggota wuduk berbalut dan tidak boleh juga terkena dengan air. Baik, kita lihat keadaan yang kedua, yang mana anggota wuduk berbalut dan tidak boleh terkena air. Yang pertama, berwuduklah seperti biasa. Apabila sampai ke anggota wuduk yang berbalut, maka sapulah air ke atas balutan itu. Jika balutan itu memang tidak boleh disapu dengan air, elakkanlah. Dan tunaikanlah solat, dan solat tersebut tidak perlu diqada semula selepas sembuh. Mudah kan? Baiklah. Jadi anak-anak, sekadar itu dulu kongsian daripada Ustazah untuk tajuk pada kali ini. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada semua, dan terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel Ustazah. Semoga kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.